Pelajar dapat dengar suara gitu tak? Dapat ke tak? Dapat. Okey. Salam sejahtera juga ucapkan kepada semua pelajar di Madepis. Harap semua sihatlah kita tetap kena kita jaga kita. Okay, stay safe. Kurangkan pergerakan di luar kerana sekarang penularan virus COVID ini semakin berleluasa. Jadi kita harap anda semua selamat sihat di rumah masing-masing. Okay? Hari ini kita dalam sesi PPPR Science kita masuk subtopik topik yang baharu elektrokimia unit 6.1 elektrolitik. Okay, pertama sekali pelajar perlu faham elektrolisis. Kita tunjukkan slide Okey. Bab 6 elektrokimia. Unit 6.1 sel elektrolitik. Pelajar, apakah maksud elektrokimia? Daripada perkataan ini, dia boleh dibahagikan kepada dua bahagian, elektro dengan kimia. Elektro bermaksud apa? Siapa boleh beri respon? Elektro bermaksud elektrik. Kimia bermaksud bidang kimia. Elektrokimia merupakan kajian dalam bidang kimia tentang hubung kait antara fenomena elektrik dengan kimia. Seperti yang berlaku dalam dua jenis sel kimia iaitu sel elektrolitik dan sel kimia. Okay. Dalam bab elektrokimia kamu belajar dua jenis sel. Sel elektrolitik dan sel kimia. Apa itu sel elektrolitik? Dalam sel elektrolitik, arus elektrik mengalir melalui suatu elektrolit untuk menghasilkan tindak balas kimia. Maka perubahan tenaga yang berlaku dalam sel elektrolitik adalah dari tenaga elektrik dia menghasilkan tenaga kimia. Okay. Terdapat perubahan kimia lah yang berlaku pada elektrod anod dan katod. Di sini terdapat pembebasan atau penghasilan gelembung gas tak berwarna. Nanti kamu akan belajar apakah tindak balas yang berlaku itu di elektrod. Okey, satu lagi sel yang kamu belajar dalam bab ini ialah sel kimia. Sel kimia juga dikenali sebagai sel Wolttan atau sel galvanik. Dalam sel kimia, perubahan kimia yang berlaku dalam sel menghasilkan arus elektrik. Jadi, perubahan tenaga yang berlaku dalam sel kimia adalah dari tenaga kimia dia menghasilkan tenaga elektrik. Dia lain maksud opposite dengan yang perubahan tenaga dalam sel elektrolitik. Hari ini kamu belajar tentang sel elektrolitik. So kamu perlu faham apa maksud elektrolisis. Elektrolisis berlaku dalam sel elektrolitik. Elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebahagian dalam keadaan leburan atau aqueous kepada unsur juzuknya. Juzuk bermaksud asas. Unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okay. So, gambar raja susunan radas bagi sel elektrolitik adalah seperti ini. Okay.
Ini dia ada dua tabung uji lah yang kita langkupkan, diisi dengan elektrolit kita langkupkan di atas elektrod karbon. Dan elektrod karbon ini yang disambung kepada terminal positif sumber elektrik dikenali sebagai anod positif. Dan elektrod karbon yang disambung kepada terminal negatif bateri ialah katod. Dalam sel elektrolitik, anod terminal positif, katod dia terminal negatif. Dan berlakulah penguraian elektrolit ini kepada unsur juzuknya. Di sini dia ada asid hidroklorik kan. Asid hidroklorik dia dalam ada ion hidrogen, ada ion klorida, ada air sulingnya. Air dia boleh mengion separa dan menghasilkan ion hidrogen dan ion hidroksida. So ada 3 jenis ion di dalam yang akan mengalami proses penguraian. Nanti juga akan terangkan kali kedua. Ini kali pertama saya terangkan. Nanti kali kedua kamu akan lebih faham. Di sini dalam elektrolit terdapat ion-ion bebas bergerak, ion hidrogen, ion klorida, ion hidroksida. Ion positif akan tertarik ke katod. Di sini ion positif ialah ion hidrogen. Dia akan tertarik ke terminal negatif. Gas yang berlawanan saling menarik. Ingat konsep ini. So saya tulis ke atas. Kita nak memperkenalkan nama ion negatif juga dikenal sebagai anion. Di sini anion ada 2 jenis, ion klorida dan ion hidroksida. Dan cation adalah ion positif, ion hidrogen. Cation tertarik ke katod, anion akan tertarik ke anod. Kat sini ada 2 kan. Kalau ini cair, dia pilih ion hidroksida. Ion hidroksida, ion klorida, dua pun tertarik ke anod. Dan salah satu akan dipilih untuk dinyacas. Di sini ion hidroksida dipilih untuk dinyacas. Membentuk oksigen, air dengan membebaskan 4 elektron. Ini apa yang berlaku lah kat anod. Di katod, ion hidrogen ini menerima elektron untuk membentuk molekul hidrogen. Jadi nampak gelembung gas tak berwarna terbebas. Bila kamu guna kayu uji menyala, dekatkan kayu uji menyala pada mulut tabung uji, dikeluarkan. Lama-lama bila ada gas, paras air akan menurun. You kumpulkan gas kat dalam, kamu kena uji apa gas yang ada di dalam. Untuk gas hidrogen guna kayu uji menyala. Bunyi pop kedengaran. Bunyi pop terhasil. Mengesahkanlah gas hidrogen terbentuk di katod. Untuk ini gas oksigen kan. Gas oksigen dibebaskan. Sama-sama gelembung gas tak berwarna, terbebas. Tapi kita nak confirm, nak menentusakan ini ialah gas apa. Sebab kita tahu dari segi teori ini ialah oksigen. Jadi kita guna kayu uji apa? Uji dengan kayu uji membara.
Dekatkan kayu uji membara pada mulut tabung uji yang berisi gas. Di anode. Kayu uji membara menyala semula. Mengesahkan gas oksigen terhasil. Ini pemerhatian datang uji. Nanti saya akan terangkan kali kedua. Apa yang cikgu terangkan tadi adalah tentang faktor faktor kedudukan ion dalam sirip coakina. Salah satu faktor lah yang mempengaruhi hasil elektrolisis di anode dan katot. Okey, sekarang saya bagi yang umum Sel elektrolitik ni terdiri daripada apa? Ya, mesti guna bateri atau sumber elektrik. Anod, tadi dah katakan anod dan katot. Anod ialah elektrod karbon. Kadang-kadang dia guna elektrod logam, elektrod yang disambung pada terminal positif bateri. Katot ialah elektrod yang disambung kepada terminal negatif bateri. Ingat, cara ingat ialah A+. Semua nak skor A+ kan? Nak cemerlang kan untuk mata pelajaran untuk SPM. Betul? Ingat A+. Cation ialah ion positif. Cation akan tertarik ke katot. Anion, ion negatif tertarik ke anode. Okey? Cation ialah ion positif. Anion, ion negatif. Sumber elektrik dalam sel elektrolisis berfungsi untuk menghasilkan arus elektrik bagi menjalankan elektrolisis. Elektrolisis tidak akan berlaku jika tiada arus elektrik yang mengalir melalui elektrolit. Mesti adalah guna sumber elektrik atau bateri. Kerana perubahan tenaga dari tenaga elektrik. Cikgu berada kat sekolah, jadi kamu dapat dengar persekitaran saya ada bunyi orang memotong rumput. Sekarang masa macam nak hujan lagi. Kalau tak jelas sila beritahu Rasa line okey kan? Line cikgu kat sekolah. Okay. Tenaga elektrik kepada tenaga kimia akan berlaku dalam sel elektrolitik. Elektrod. Elektrod boleh guna elektrod karbon atau elektrod logam. Di sini gambar ini menunjukkan elektrod karbon. Mata pensel diperbuat daripada karbon. Mata pensel boleh jadi elektrod. Elektrod ialah konduktor elektrik. Dia boleh mengkonduksikan elektrik yang disambung pada bateri. Dengan menggunakan wayar penyambung lah. Dan membolehkan arus elektrik masuk atau keluar dari elektrolit semasa proses elektrolisis. So, yang pengaliran elektron adalah dari anod ke katot. Arus elektrik terbaliknya. Jadi kamu ingat pengaliran elektron adalah dari anod ke katot. Ini ulang. Ini elektrod yang disambung kepada terminal negatif bateri adalah panggil katot.
Ini ialah anode. Okey, ini maksudnya. Elektrolit. Elektrolit adalah apa? Bahan larutan. Bahan yang mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous. Leburan bermaksud suatu pepejal sepatian ion dipanaskan sehingga mencapai takat leburnya, dia melebur, bentuklah leburan. Contoh garam itu you panaskan sampai ia lebur, itulah leburan. Leburan garam itu bolehlah mengalirkan arus elektrik dan merupakan suatu elektrolit. Dan ataupun garam, natrium itu you larutkan dalam air, bentuk larutan aqueous. Larutan aqueous garam pun merupakan elektrolit yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okey. Tadi tentang elektrolit, okey. Secara berlawanan ada juga bukan elektrolit. Bukan elektrolit adalah bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous. Dalam apa-apa keadaan pepejal ke, lebur ke, aqueous ke pun bahan itu tak dapat mengalirkan arus elektrik, dia ialah bukan elektrolit. Ingat, kalau bahan ion itu dalam keadaan pepejal, adakah ini merupakan elektrolit? Tak boleh ya. Bahan ion dalam keadaan pepejal tidak boleh mengkonduskan elektrik. Kerana apa? Kerana tiada ion-ion yang bebas bergerak. Okey, ingat. Elektrolit dalam keadaan leburan dan aqueous ada ion-ion yang bebas bergerak untuk mengkonduksikan elektrik atau untuk mengalirkan elektrik sama. Mengalirkan bermaksud mengkonduksikan. Ulang semula. Apa yang penting di sini ialah dalam elektrolit, ia merupakan bahan ion yang dalam keadaan leburan atau aqueous dan boleh mengalirkan arus elektrik kerana ada ion-ion yang bebas bergerak. Manakala bukan elektrolit, dia hanya terdiri daripada molekul sahaja. Molekul ni tak ada ion, dia tak dapat mengayon. Tiada ion yang bebas bergerak. Elektrolit ada ion yang bebas bergerak. Bukan elektrolit, tiada ion yang bebas bergerak. Kita tengok contoh-contoh elektrolit dan bukan elektrolit. Elektrolit, ulang lagi. Sebatian ion dalam keadaan leburan atau aqueous. Leburan maksud pepejal, panaskan hingga lebur tanpa campur air. Aqueous ialah sebatian ion campur air, dia jadi larutan aqueous. Terdapat ion-ion bebas bergerak, ada ion positif iaitu cation dan ion negatif panggil anion. Contoh natrium klorida ialah elektrolit yang merupakan sebatian ion terdiri daripada ion natrium dan ion klorida. Setiap ion ada simbol formula ionnya. Untuk pelajar sains seras, kamu tak perlu bagi hafal formula ion. Tapi kalau kamu tahu, lebih senang kerana tulis formula ion lagi cepat daripada tulis nama ion ini. Contoh elektrolit, leburan pambung 2 bromida, di dalamnya terdapat ion
Pelajar boleh catatkan dalam buku teks guna pensel nama ion. Ion plumbum 2 PB 2+, PR negatif ion bromida. Natrium klorida tadi dah. Natrium hidroksida ada ini. Kalau larutan dia ada juga ion hidrogen Okay, larutan kupum 2 sulfat ada kupum 2 ion sulfat, ion hidrogen dan ion hidroksida. Ingat bila ada larutan bermaksud ada air. Ada air ada dua ni. Ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey. Contoh bukan elektrolit yang hanya terdiri daripada molekul sahaja dan tiada ion yang bebas bergerak. Okay. Contohnya naftalina, asetamida, larutan glukosa, etanol. Okay. Ini merupakan dia terdiri dari molekul sahaja. Tiada ion yang bebas bergerak. Tak dapat mengkondisikan elektrik untuk bukan elektrolit. Proses elektrolisis. Semasa proses elektrolisis apa yang berlaku ialah ion ni tadi saya sudah terangkan dalam contoh tadi. Sekarang saya terangkan kali kedua. Ion bercas positif iaitu cation bergerak ke katot. Anion akan bergerak ke anod. Contohnya sewaktu elektrolisis leburan plumbum 2 bromida, formula kimia bagi plumbum 2 bromida ya PbBr2. Dipanaskan sehingga lebur, terbentuklah ion plumbum 2 dan ion bromida yang bebas bergerak. Okey, kenapa saya tulis 2 kat depan formula ion 2 bromida? Ini kamu tak perlu risau sangat sebab kamu bukan tak perlu nak tulis persamaan kimia seimbang. Cuma sekadar pengetahuan je. Dalam peperiksaan kamu takkan diuji. Cuma saya nak seimbangkan persamaan je. 2 BR sebelah kiri, sebelah kanan pun 2. Macam tu je. Okey, apa yang saya nak emphasize kat sini ialah ion positif akan tertarik ke terminal negatif. Begitu juga dengan ion negatif akan tertarik ke terminal positif. Ion negatif tertarik ke anod. Cation positif tertarik ke katot. Macam ini. Okay, elektrolit tidak dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan berpejal. Ingat, bahan ion dalam keadaan berpejal ialah bukan elektrolit. Hanya bahan ion dalam keadaan leburan atau aqueous sahaja dapat mengalirkan elektrik. Kerana ada ion-ion yang bebas bergerak. Dalam keadaan berpejal, semua ion-ion ini berada dalam kedudukan tetap. Dia tak dapat bebas bergerak. Okay, saya nak terangkan lebih lanjut tentang elektrolisis leburan plumbum 2 bromida. Dalam plumbum 2 bromida, apabila pepejal plumbum 2 bromida dipanaskan sehingga lebur, ia hasil ion plumbum 2 dan ion bromida. Okay. Ion plumbum 2 yang merupakan ion positif akan tertarik ke terminal negatif.
Manakah ion bromida yang bercas negatif akan tertarik ke terminal positif. Ion tertarik ke anode, head ion tertarik ke cathode. Di sini leburan, dia bukan larutan. Leburan hanya ada dua jenis ion sahaja. Tak ada melibatkan air. Jadi apa yang berlaku di anode? Saya terangkan ini dulu. Okay. Ion bromida dia akan membebaskan elektron, membentuk molekul bromin. Dua atom bromin akan bergabung menjadi satu molekul bromin. Bromin dia wujud sebagai molekul. Harap pelajar fahamlah apa maksud persamaan yang saya tulis ini. Persamaan ini bermaksud ion bromida yang tertarik ke anode akan dinyacaskan dengan membebaskan elektron membentuk molekul bromin. Nyacas bermaksud hasil elektrolisis yang terbentuk hasilnya adalah neutral, dia tiada cas. Molekul atom adalah neutral. Yang ada cas hanya ialah ion sahaja yang ada cas. Faham? Cas negatif, cas positif. Okay, pada masa yang sama, okay, elektron yang dibebaskan oleh ion bromida bergerak dari anode dan pergi ke kathode. Di kathode siapa tunggu kat sana? Di kathode ion pambem 2 tunggu kat sana untuk menerima apa? Menerima elektron. Kathode terminal negatif. Di sana ion pambem 2 dia menerima elektron ini. Dan dinyacaskan membentuk atom plumbum. Dalam saya seras pelajar tak perlu tulis persamaan setengah, tapi adalah lebih baik jika kamu tahu persamaan setengah. Dia dapat simplify, dia dapat menjimatkan banyak perkataan. Nanti cikgu akan share jugalah slide ini. Dan juga rakaman Google Meet. Okay? Harap pelajar masih fokus So saya teruskan. Faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Tadi dalam contoh air suling yang dicampurkan dengan asid hidroklorik cair, cikgu sudah terangkan faktor yang pertama iaitu ini, kedudukan ion dalam elektrokimia. Okay, faktor kedua ialah yang mempengaruhi hasil elektrolisis ialah kepekatan elektrolit. Dan jenis elektrod, faktor ketiga yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Kita tengok faktor yang pertama. Okay, elektrolisis, hasil elektrolisis boleh dipengaruhi oleh kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okay, dalam siri elektrokimia, logam-logam disusun mengikut kecenderungan atomnya untuk menderma elektron. Semakin tinggi, semakin atas kedudukan sesuatu logam dalam siri elektrokimia, semakin senang, semakin mudah atom logam itu menderma elektron. Maksud semakin elektropositif. Semakin atas, semakin elektropositif. Contoh. So, semakin atas, semakin elektropositif. Kalau untuk ini, semakin atas, semakin elektronegatif. Elektropositif bermaksud semakin senang, semakin cenderung sesuatu atom untuk membebaskan elektron membentuk ion logam. Saya terangkan. Okay, mungkin you keliru kat sini. Saya tulis maksudnya kat sini.
Bermaksud kecenderungan, masuk kesenangan lah. Kecenderungan suatu atom untuk membebaskan elektron membentuk ion positif. Kalau elektron negatif bermaksud kecenderungan sesuatu atom untuk menerima elektron membentuk ion negatif. Bila satu atom dia terima elektron, dia akan menjadi ion negatif. Elektron ni bercas negatif. Okay. Dia kata, jadi semakin atas semakin elektron positif bagi cation kan. Kalau anion semakin atas semakin elektron negatif. Jadi bila menurun semakin senang, semakin kurang elektron positif, faham tak? Kalau macam ini, okay. Semakin rendah kedudukan suatu cation dalam siri elektrokimia, semakin kurang elektron positif cation itu. Semakin rendah kedudukan anion dalam siri elektrokimia, semakin kurang elektron negatif. Ya, anion ini susah untuk terbentuk lah. Contoh, saya bagi satu contoh. Mula-mula dia nak jadi ion positif macam mana? Dia mesti membebaskan elektron kalium. Dia membebaskan satu elektron, dia bentuk ion kalium. Kalau hidroksida, bagi contoh ini. Ion hidroksida ini banyak, agak panjang, saya tak boleh habiskan semua faktor. Saya hanya fokus faktor satu je. Okay, harap belajar dapat fokus lah. Kita belajar satu faktor je, faktor kedudukan ion. Dan faktor kepekatan, faktor jenis elektrod, kita akan sambung pada tengoklah PDB bersemuka atau PDBR lagi. Yang ini, ion hidroksida, bagaimana dia dinyacas? Dia akan membebaskan elektron. 4 elektron untuk membentuk molekul oksigen dan molekul air. Oksigen, air, molekul dia tak ada cas lah, dah nyacas. Faham tak? Kecenderungan suatu atom atau ion. Ini ialah kecenderungan suatu atom. Kalau ini kecenderungan suatu atom atau ion untuk menerima elektron membentuk ion negatif. Jadi semakin rendah kedudukan cation atau anion dalam siri elektrokimia, semakin senang ya dipilih untuk dinyacaskan. Okey, sekarang tentang susunan pula. Mungkin you tanya macam mana? Yes, mesti hafal.
So, saya ajar you satu cara nak hafal lah. You ada cara lain, tapi ini cara saya lah. Ha? KK maksud apa? Kalau. Kalau nak cakap makan ayam finger sampai perut hancur. Call ambulance. Kalau nak cakap makan ayam finger sampai perut hancur, call ambulance. Cara hafal susunan ion dalam siri elektrokimia. Semakin rendah kedudukan ket ion dalam siri elektrokimia, semakin kurang elektropositif, semakin mudah ia dipilih untuk dinyacas. Anion, macam mana hafal? F bermaksud apa? Easy. SN, science. Ini pelajar buat catatan you kena hafal punya. S-A-I-N-S. SN. Sulfate. Ion sulfat. N ini ion nitrat. C, chemistry. BIO. Ketiga-tiga ini biology. Physics, science, chemistry, biology. Okey, belajar? Dapat? Kita teruskan. Contoh 1. Actually ini contoh 2 lah. Tadi saya dah terangkan asid sulfuric tu. Okey, sekarang saya terangkan lagi guna contoh dalam teks. Okey, nak terangkan elektrolisis larutan aqueous guna faktor kedudukan ion dalam stereokimia. Langkah yang pertama ialah pelajar perlu menyenaraikan atau mengenal pasti semua ion-ion yang hadir dalam larutan elektrolit itu. Contoh dalam larutan natrium sulfat. Ini formula. Dalam larutan natrium sulfat ada ion apa? Ada ion natrium dan ion sulfat. Sebab dia merupakan larutan, bermaksud ada air. Molekul air akan mengion separa membentuk ion hidrogen dan ion hidroksida. Faham? Okay, sekarang kamu dah tahu ada 2 ket ion natrium dan ion hidrogen. Kedua-dua ini akan tertarik ke katod. Ket ion tertarik ke katod. Ion positif tertarik ke terminal negatif. Bukan dua-dua akan dipilih dinyacas, tapi salah satu dipilih untuk dinyacas saja berdasarkan faktor. Berdasarkan faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Macam mana nak hafal siri elektrokimia ket ion? Kalau nak cakap makan ayam finger sampai perut hancur, call ambulance. Kalau anion, physics, science, kimia, chemistry lah. Chemistry, Florida lah. Bio. Physics, F lah, Florida. Science, sulfat. Dan nitrat, chlorida, bromida, aldida, hidroksida. Ini kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum. Stannumnya 5, stannum, plumbum 2,
Okay, ini ferrum 2, strontium, bromum 2, hidrogen, ion cuprum 2 dan ion argentum. Nampak ada bracket yang 2 ni. Kena sebutlah, jangan buangkan dia punya bracket ni. Ini nama dia tau. Ada nombor pengoksidaan ni, 2 ni. Masuk dia punya charge ni. Okay. Okay, kita sambung sini. Then, berdasarkan faktor kedudukan ion dalam signature kimia, cation ion ada N ion yang berada pada kedudukan yang di bawah dalam signature kimia akan dipilih untuk dinyacaskan. Kalau cation ion, kalau N ion dia kurang negatif lah. Kalau cation ion yang kurang elektropositif akan dipilih. Maksudnya. Okay, di sini mana satu di bawah? Ini nak, ini hancur. Mesti ini kan H itu kat bawah tu. Sebab itu saya kata you mesti fikir satu cara akronim untuk hafal. Kalau tidak, you tak tahu dekat mana ke susunannya, kedudukannya atas ke bawah. Ini dipilih. So bulatkan titik. Ion hidrogen dipilih untuk dinyacas kerana ion hidrogen dia kurang elektropositif. Kurang elektropositif bermaksud kedudukannya di bawah berbanding dengan ion natrium dalam signature kimia. Okay, ingat, kurang elektropositif bermaksud kedudukan ion hidrogen di bawah okay, saya guna perbandingan. Kedudukan ion hidrogen lebih rendah daripada ion natrium dalam siri elektrokimia, short form SEK. Dalam exam tak boleh short form dalam nota boleh. Okay, so saya tulislah setengah persamaan pada anod. Ion hidrogen dipilih. Ingat, maaf, silap sikit. Okay, cathode cathode. Terminal positif. Sorry, terminal negatif. Cathode terminal negatif. Ion hidrogen bercas positif tertarik ke cathode. Dia akan terima elektron. Dinyacaskan membentuk molekul hidrogen. Jadi, you dapat perhatikan gelembung gas tak berwarna. Terbebas pada katod. Pelajar kena faham teori dulu bila buat eksperimen baru you dapat tahu, you faham eksperimen yang kamu buat. Teori kena kukuh. Kena kuasai dulu. Okay, inference. Ingat, dalam pemerhatian you tak boleh sebut nama dia. Kita berkata, gas hidrogen terbebas di katod. Salah. Ini teknik menjawab. Teknik menjawab bagi pemerhatian adalah pelajar hanya boleh gambarkan dia punya warna ke, dia punya keadaan jiring ke, gas ke, pepejal ke. Tak boleh sebut nama terus. Bila sebut nama terus, itu ialah inference. Inference, gas hidrogen terbebas pada katod. Okay, sekarang apa yang berlaku di anode? Anode terminal positif. Ion negatif terduduk ion sulfat dan ion hidroksida tertarik ke anode. Tapi berdasarkan kepada faktor kedudukan ion dalam signature kimia, ion hidroksida dipilih untuk dinyacas kerana
ion hidroksida kurang elektron negatif berbanding ion sulfat, atau kena tahu beri sebab kerana kalau you tak tahu apa maksud kurang elektron positif, sampai sekarang masih tak tahu, kamu kena bandingkan kedudukan. Kenapa ion hidroksida dipilih untuk dinyacas? Bukannya kenapa bukan ion sulfat pilih? Kerana dari segi kedudukan, ion hidroksida ni lebih rendah. Kedudukan ion hidroksida lebih rendah daripada ion sulfat dalam siri elektrokimia. Okay, ingat konsep tak? Konsep tentang faktor kedudukan ion dalam siri elektrokimia ialah ion yang berada pada kedudukan yang lebih rendah dalam siri elektrokimia akan dipilih untuk dinyacaskan. Untuk ion positif yang di bawah ada yang kurang elektron positif dipilih. Untuk ion negatif, anion yang di bawah yang kurang elektron negatif dipilih. Okay. So persamaan dia di anode terminal positif, ion hidroksida ini akan membebaskan elektron membentuk molekul oksigen, molekul air dengan membebaskan 4 elektron. Elektron dia mesti bergerak dari anode ke kathod. Elektron bergerak dari anode ke kathod. Biasanya bila nak terangkan persamaan ataupun tindak balas kimia yang berlaku pada elektrod, kita terangkan anode dulu, baru kita terangkan kathod lah. Sebab kita nak bagi flow-nya cantik, flow-nya logik. So, elektron itu akan diterima oleh ion hidrogen di kathod. Dan ion hidrogen terima elektron, dia dinyacaskan membentuk gas hidrogen atau molekul hidrogen. Pemerhatian. Dalam pemerhatian cuma boleh describe warna je. Atau tak ada warna. Tak boleh sebut nama terus. So pemerhatiannya tulis gelembung gas tak berwarna terbebas. Untuk gas kata terbebas, untuk pepejal kata terenak atau terbentuk. Inference baru sebut namanya tu gas hidrogen terhasil. Okay. Sekarang saya bagi contoh dua, saya rasa you akan makin faham lah. Elektrolisis lautan kuprum diosulfat pertama sekali senaraikan semua. Okay, ion-ion yang ada kat dalam lautan kuprum diosulfat, ion-ion ini bebas bergerak. Ion kuprum 2, ada ion sulfat, ada ion hidrogen sebab air kan, dan ion hidroksida. Okay. Kathod, saya suka tengok kathod, saya tulis, saya kata dia terminal negatif. Saya salah tulis sebab saya cikgu belum makan. Ini sebab saya boleh silap tulis. Okay, kathod terminal negatif, anode terminal positif. Tulis macam ini, baru you takkan keliru. Okay, ion positif tertarik ke kathod. Sini, ion positif ya, ion kuprum dan ion hidrogen. Okay, anode, ion negatif tertarik ke sana. Anion tertarik ke anode. Ada sulfat dan ion hidroksida tertarik ke sana. Dan berdasarkan faktor kedudukan ion dalam silitrokimia, ion yang terletak di bawah yang berada pada kedudukan yang lebih rendah dalam silitrokimia akan dipilih untuk dinyacaskan. Okay, so hafal itu yang ke ion. Kalau nak cakap makan ayam finger sampai perut hancur, call kat bawah. Ini dipilih untuk dinyacas.
Okay, untuk anion, physics, science, chemistry, bio. Oh tu last kan, di bawah dipilih. Bila you sudah tentukan yang dipilih untuk dinyacas berdasarkan faktor kedudukan ion dalam siri kimia, maka you kena tahu persamaan. Dalam buku teks sains dia tak terangkan setengah persamaan. Jadi saya harap you ada tulis kat post-it note kamu, lekat kat muka surat tu. You kena faham ini, baru you akan faham mengapa inference ialah kuprum terenok. Okay, cikgu terangkan yang enok dulu. Di anode, terminal positif, ion hidroksida dipilih dinyacas dengan membebaskan elektron, membentuk molekul oksigen, 2 mol air dan elektron. Okay, pemerhatian. Gelembung gas tak berwarna terbebas pada anode. Inference, sebut nama gas itu. Gas oksigen terbebas atau terhasil pada anode. Okay, pada kathod pula, kathod terminal negatif, okay, ion positif tertarik ke sana, yang dipilih dua dinyacas, ion kuprum 2. Ingat dua-dua tertarik ke sana, tapi salah satu dipilih je untuk dinyacas. Hidrogen tak berlaku apa kat sana. Okay. Okay, elektron ini kan dia bergerak dari anod ke kathod. Di kathod, kuprum 2 dah tunggu kat sana lah. Dia terima 2 elektron membentuk atom kuprum. Okay. Pemerhatian, kuprum ini ialah satu pepejal. So, yang berwarna perang. Pepejal perang terenap. Apa maksud terenap? Terenap bermaksud terbentuk pada permukaan. Terbentuk pada, dia terbentuk satu lapisan lah, maksud satu salut lah pada permukaan kathod. Okay. Di sini anod kathod dua-dua adalah elektrokarbon. Beza adalah elektrokarbon yang disambung pada terminal negatif bateri bagi kathod, elektrokarbon yang disambung pada terminal positif bateri bagi anod. Anion tertarik ke anod, cation tertarik ke kathod, dan berdasarkan faktor kedudukan ion dalam siri-kimia, ion yang terletak pada kedudukan yang lebih rendah dalam siri-kimia akan dipilih untuk dinyacaskan. Inference pada kathod ialah logam kuprum terenap. Okay, dalam inference you boleh sebut nama dia. Kuprum terenap. Okay, tadi kalau di anod dan kathod dua-dua pun terbebas gelembung gas tak berwarna. Dua-dua pun gelembung gas tak berwarna. Kita mesti buat apa? Ujian gas. Okay. Okay, contoh. Anod dia hasil gas oksigen kan. Dua-dua gas yang berwarna dan you tak tahu dia gas ke apa. Gas apa, kamu perlu buat ujian gas. Kalau di anod punya, kamu buat ujian gas oksigen. Cara ialah kena ada kata kerja bahan dan kontainer lah. Kata kerja you masukkan.
Bahan ni guna kayu uji berbara. Dan dia punya radas container tu you pakai tabung uji. Action bahan container. Jangan kata uji ya. Kata kerja tak boleh guna perkataan uji. Itu ada salah. Kata kerja ialah masukkan, letakkan atau dekatkan je. Masukkan, letakkan atau dekatkan. Okay, hujan gas oksigen. Masukkan kayu uji berbara pada mulut tabung uji. Kayu uji berbara menyala semula. Procedure contains komponen ABC, diikuti dengan pemerhatian dan akhirnya adalah inference. Ini adalah apa yang perlu tulis untuk ujian gas. Gas oksigen terbentuk, ini ialah inference. Kalau inference sebut nama gas itu. Okay, apa yang di kathode? Kalau ujian gas, dia mesti gas hidrogen. Gas hidrogen menerima 2 elektron membentuk, ion hidrogen menerima 2 elektron membentuk gas hidrogen. Okay, gas hidrogen juga merupakan gelembung gas tak berwarna kan, jadi you kena uji. Guna kayu uji menyala atau bernyala. Okay, cara ialah prosedur, dekatkan kayu uji menyala pada mulut tabung uji. Pemerhatian, bunyi pop terhasil. Pop sound is heard. Bunyi pop terhasil. Dan kesimpulan ialah gas hidrogen terhasil. Inference. Okey, ini sahaja. Dah 1 jam. Pelajar kamu buat. Nanti saya ambil kehadiran. Untuk SPS, tarik 75 kamu buat sampai nanti saya bagilah, saya post dalam grup. Buat sampai 81 je.